أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita berada dalam sesi tazkirah sempena Ramadan tahun Hijrah 1441 Hijrah. InsyaAllah semoga tazkirah pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Baiklah, sebaik-baik tazkirah ialah kita melihat kepada Al-Quran itu sendiri, khususnya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan juga ibadah puasa. Jadi kita cuba tengok surah Al-Baqarah ayat 185. Surah Al-Baqarah ayat 185. Baik, sebagai mukaddimah saya menjelaskan kandungan ayat 185 ni. Baik, antaranya ialah menceritakan tentang keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Dan yang keduanya tentang kewajipan berpuasa ke atas setiap mukallaf. Dan yang ketiganya ialah kelonggaran kepada mereka yang sakit dan juga kepada mereka yang bermusafir. Baiklah, kita baca ayat tu, kemudian kita tengok tafsiran bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Baik, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu ialah bulan yang diturun di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan keterangan daripada petunjuk, wal furqan, dan yang membezakan. Faman syahida minkumus syahra, sesiapa antara kamu berada dalam bulan tersebut, falyasumhu, hendaklah ia berpuasa. Wa man kana maridan, dan sesiapa yang sakit, au ala safarin, ataupun sedang bermusafir, fa iddatun min ayamin ukhra, maka hendaklah dia mengganti pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, sesungguhnya Allah menghendaki kepada kamu itu kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki ke atas kamu itu kesusahan. Walitukmilul iddah, dan sempurnakan bilangan, walitukabbirullaha, dan agungkanlah Allah ala ma hadakum, di atas petunjuknya kepada kamu, wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu menjadi golongan yang bersyukur. Baik, kita tengok tafsiran demi tafsiran. Baik, Tuhan kata Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu ialah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita semua bahawasanya dalam bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sekaligus Al-Quran kepada langit dunia. Sekaligus kepada langit dunia, dan daripada langit dunia itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan secara beransur-ansur ke bumi ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Maksudnya di sini ialah daripada langit dunia itu Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Maksudnya berturunnya ayat-ayat Al-Quran selama 23 tahun ke bumi itu ialah berdasarkan keadaan-keadaan yang berlaku di bumi. Setiap peristiwa yang berlaku di bumi yang memerlukan jawapan, maka turunlah ayat Al-Quran memberi jawapan, memberi keputusan terhadap apa-apa yang berlaku di bumi. Contohnya masalah munakahat ke, masalah jenayah ke, setiap kes Rasulullah selesaikan dengan ayat-ayat Al-Quran yang turun daripada semasa ke semasa yang kita namakan sebagai asbabun nuzul. Maknanya sebab turunnya ayat, sebab apa. Maksudnya di sini berlaku peristiwa,
akan turun ayat Al-Quran untuk menghukum peristiwa tersebut. Baik, selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi lama tu. Daripada langit dunia turun kepada Rasul tu 23 tahun. Secara beransur-ansur. Baik. Yang kedua, hudan linnas. Al-Quran ini sifat dianya ya hudan linnas, memberi petunjuk kepada manusia. Memberi petunjuk kepada manusia iaitu memberitahu kepada manusia untuk mengenali siapa pencipta dia. Itu dinamakan hudan linnas. Sifat Al-Quran ialah memberi petunjuk kepada manusia untuk mengetahui siapakah pencipta mereka. Iaitu untuk mereka mengetahui siapa Tuhan mereka. Itu sifat Al-Quran. Maknanya di sini, tanpa Al-Quran manusia akan susah untuk mengenali pencipta dan manusia mungkin tidak mengenali pencipta dia. Jadi sifat Al-Quran yang begitu, hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia untuk manusia mengetahui pencipta dia. Dengan kata lain, untuk manusia mengenali Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wa bayyinatin minal huda, dan keterangan-keterangan daripada petunjuk tu. Bukan setakat sebagai petunjuk untuk mengenali pencipta, untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, bahkan bayyinat, keterangan-keterangan daripada petunjuk itu. Bagaimana kita nak mengenali Allah Subhanahu wa taala? Itu bayyinat. Cara kita untuk bertakarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kewajipan solat, kewajipan puasa, kewajipan haji. Itu keterangan-keterangan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tak ada bayyinat, ada petunjuk saja, susah juga kita. Dengan adanya bayyinat inilah kita ada laluan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayyinatin minal huda, keterangan-keterangan daripada petunjuk tu. Maknanya Al-Quran ni bukan setakat membawa kita, memberitahu kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengajar kita bagaimana kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ubudiyah, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menceritakan semua. Bagaimana nak solat, bagaimana nak puasa, bagaimana nak haji, semuanya ada dalam Al-Quran. Itulah yang dikatakan wa bayyinatin minal huda, keterangan-keterangan daripada petunjuk itu sendiri. Dan yang ketiganya wal furqan, iaitu yang membezakan. Yang membezakan di sini maksudnya yang membezakan antara yang benar dengan yang salah. Hari ini semua manusia sembah Tuhan. Tapi bagaimana mereka menyembah Tuhan? Ada benar, ada tak benar. Jadi Al-Furqan di situ ialah menceritakan yang mana bentuknya salah, yang mana bentuknya betul. Ini mencakupi semualah dalam bidang usuluddin, bagaimana kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang fiqh, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ada yang haram, yang halal, yang wajib, yang sunat, semuanya Al-Furqan. Yang haram, yang tak boleh, yang boleh, ini masuk dalam Al-Furqan, iaitu membezakan yang boleh dengan yang tak boleh, yang batil dengan yang benar. Jadi di sini saya nak beri satu kesimpulan, sifat Al-Quran di sini ada 3. Yang pertamanya sebagai petunjuk kepada manusia untuk manusia mengenali Tuhan, dan yang keduanya sebagai bayyinat, menerangkan cara-cara untuk manusia menuju kepada Tuhan, wal furqan, dan yang ketiga sifat dianya ialah Al-Furqan, iaitu membezakan antara yang benar dengan yang salah. Itu ayat yang pertama lah tu. Okey. Seterusnya Allah berfirman lagi, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Sesiapa yang antara kamu ini ada dalam bulan Ramadan tu, hadir dalam bulan Ramadan tu, falyasumhu, maka hendaklah ia berpuasa. Maksud di sini, sesiapa yang hidup dalam bulan Ramadan, nampak anak bulan, dia hidup dalam itu dalam keadaan dia mukallaf, dan dalam keadaan dia boleh memikul bebanan untuk berpuasa, falyasumhu, maka dia mesti berpuasa, dia wajib berpuasa. Mukallaf di situ ialah orang yang boleh terima bebanan untuk melakukan ibadah puasa, maka dia wajib berpuasa. Baik, wa man kana maridan, dan sesiapa yang demam, sesiapa yang sakit, au ala safarin, ataupun sedang bermusafir, fa iddatu min ayamin ukhar, maka dia mesti ganti pada hari-hari yang lain. Jadi di sini
ada kelonggaran kepada dua golongan yang boleh meninggalkan puasa, tetapi mesti diganti dengan hari-hari yang lain, iaitu mereka yang sedang menderita sakit dan mereka dalam keadaan bermusafir. Ada kelonggaran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dua golongan ni lah. Kan? Baik, sakit di sini ialah sakit yang boleh membahayakan kita. Maknanya di sini kalau kita puasa dalam keadaan kita sakit, menyebabkan kesakitan kita itu menjadi bertambah tenat. Maka dalam keadaan tersebut boleh meninggalkan puasa, tetapi mesti digantikan dengan hari-hari yang lain. Begitu juga orang yang sedang bermusafir. Musafir yang cukup syarat dia boleh tinggalkan puasa dan menggantikan pada hari-hari yang lain. Kenapa tu? Yuridullahu bikumul yusra, kerana Allah menghendaki kepada kamu itu al-yusra, kemudahan. Sebab Tuhan membenarkan orang sakit dan orang bermusafir untuk tinggalkan puasa, diqada dengan hari-hari yang lain. Kenapa? Kerana Allah menghendaki kepada kita itu al-yusra, kemudahan kepada kita. Dan Tuhan nak beri kemudahan. Tuhan tidak nak bebankan kita. Wala yuridu bikumul usra, dan dia Allah tidak menghendaki kepada kamu itu kesusahan. Ini satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semualah. Sakit tak puasa, dalam musafir pun, sebab musafir ni kita sedang berhadapan dengan kesusahan lah. Sebab tu Tuhan beri kelonggaran kepada kita di situ untuk ganti puasa pada hari-hari yang lain. Kenapa? Kerana Tuhan sentiasa ingin memberi kemudahan kepada kita dan Tuhan tidak ingin memberi kesusahan kepada kita. Baik, walitukmilul iddah, anda hendak agar kamu menyempurnakan bilangan, supaya dengan adanya kemudahan-kemudahan ini supaya kamu sempurnakan puasa kamu sebulan-bulan Ramadan. Jadi dengan adanya kemudahan ini janganlah kita cuaikan lagi. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga kebajikan kita tu, maka kita sempurnakan puasa. Kalau bulan tersebut 30 hari, genapkan 30 hari. Faham tak? Tak boleh mempermain-mainkan ibadat puasa. Kerana apa? Kerana ia merupakan satu kewajipan ke atas setiap mukallaf, setiap orang. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kamu mengagungkan Allah di atas petunjuk kepada kamu. Kita diwajibkan berpuasa ni supaya kita kerana Allah ingin memberi petunjuk kepada kita. Sebab apa? Sebab ada satu umat-umat yang dahulu mereka abaikan puasa, menyebabkan mereka sesat daripada jalan yang benar. Mereka tidak melakukan puasa, akhirnya mereka lari daripada jalan yang benar. Maksudnya di sini mereka menjadi tersesat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita kepada hidayah, iaitu tunaikan kewajipan puasa agar kita sentiasa berada di atas landasan hidup yang benar untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena agungkan Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka kamu hendaklah mengagungkan Allah. Takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memberi petunjuk kepada kita semua. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu menjadi golongan yang bersyukur. Bersyukur di sini ialah kita faham tentang nikmat-nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Maka kita kena bersyukur, kena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah yang telah diberikan kepada kita. Faham tak? Maksudnya di sini ibadah puasa ini merupakan satu fadilah lah dalam bulan Ramadan, supaya kita kembali kepada Allah di hari kiamat pula dalam keadaan baiklah, dalam keadaan golongan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Semoga tazkirah pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada saya dan juga kepada pendengar semua. Wallahu a'lam.